Okey, baik, kita sambung balik ya tadi. Okey, jadi kita dah catat semua akaun yang di sebelah debit dan akhir sekali iaitu overdraft bank. Okey, ini ialah liability, maka kita catat dia di sebelah kredit ya. Okey, jadi jumlah sebelah debit ni kita campurkan semua ni, kita dapat 58,900. Okey, dan kita tulis sebelah lagi jumlah yang lebih besar, mesti kita jadikan dia jumlah di bawah ya, iaitu 58,900. Tapi di sini hanya ada 2,500 saja ya. Jadi apa lagi yang tak cukup? Yang tak cukup ini ialah modal. Modal ni kita kena cari ya. Modal kita kena cari. Cikgu buat tanda soal kat sini. Okey, kenapa modal ni kena cari? Okey, ini berbalik kepada persamaan aset sama dengan liability campur equity pemilik. Okey, yang ini ialah sebelah debit ni semua ni aset. Sebelah kredit dia mesti ada liability. Okey, overdraft bank ni liability. Yang ini ialah equity pemilik. Jadi equity pemilik ini tak dinyatakan dalam soalan dalam memo ni ya, tapi kita kena faham, kita kena cari jumlah dia. Kalau tidak, jumlah itu tak sama. Maka macam mana nak cari? Okey, 58,900 tolak dengan 2,500, maka kita dapatlah 56,400. Jadi ini ialah modal 56,400. Okey, sekarang kita tengok pula dokumen kedua, iaitu memo yang dikeluarkan oleh Kedai Perabot Karen pada 3 Oktober 20S3. Okey, kerani pemilik telah mengeluarkan meja bernilai 1,800 untuk kegunaan peribadi. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia ya. Jawapan dia Oktober 3. Jadi, oleh kerana pemilik tadi dia ambil untuk kegunaan peribadi, maka akaun yang terlibat ialah ambilan. Dan barang yang diambil ialah barang niaga ya, iaitu tadi meja ya. Meja ialah barang niaga sebab dia kedai perabot kan. Jadi akaun yang kita kena kredit ialah akaun berbelian ya. Jadi keterangan dia mengambil meja untuk kegunaan peribadi. Jadi kita debit ambilan 180, kredit belian 180. Okey, sekarang kita tengok pula dokumen yang ketiga, iaitu memo pada 6 Oktober. Okey, pemilik telah membawa masuk van peribadi bernilai 28,000 untuk kegunaan perniagaan. Jadi apa jawapan dia ya? Okey, jadi van peribadi itu kita masukkan dalam akaun kenderaan, maka aset di sini telah bertambah, maka kita debitkan kenderaan. Okey, kemudian kita kreditkan akaun modal. Kenapa akaun modal? Sebab van tadi telah disumbangkan oleh pemilik ya. Jadi modal pemilik di dalam perniagaan itu telah bertambah ya. Jadi kenderaan bertambah ya, debit 28,000. Modal pemilik juga bertambah, okey, kredit 28,000. Okey, keterangan dia pemilik menyumbang kenderaan. Okey, dokumen yang keempat. Okey, kita tengok memo yang dikeluarkan oleh Kedai Perabot Karen. Okey, kerani ini menulis kerani ini dia tulis memo, pemilik telah mengeluarkan sebuah kabinet bernilai 330 untuk kegunaan pejabat. Okey, jadi kabinet ini juga adalah barang niaga ya, sebab Karen ni tadi dia adalah kedai perabot ya. Jadi kabinet ni ialah barang niaga. Tapi walaupun di sini dia kata telah mengeluarkan bukan bermakna pemilik ni ambil untuk kegunaan diri dia, tapi dia ambil untuk kegunaan pejabat. Maknanya ambil kabinet ni letak di pejabat ya. Jadi macam mana kita nak rekod? Okey, baik, dekat sini Oktober 9. Okey, kita debit perabot, iaitu
kabinet tadi kita masukkan dia dalam akaun perabot, ya. Jadi akaun perabot di pejabat telah bertambah. Kemudian kita kreditkan belian, ya. Kerana meja ini ialah barang niaga, ya. Jadi dia melibatkan akaun belian. Okey, jadi debit perabot 330, kredit belian 330, iaitu keterangan dia mengambil inventory untuk kegunaan pejabat. Okey, sekarang kita tengok pula dokumen seterusnya, iaitu invoice yang dikeluarkan oleh Hong Trading. Yang ini kedai perabot Karen ni dia terima invoice, ya, daripada Hong Trading. Okey, iaitu kedai perabot Karen ni dia beli 2 buah mesin fax bernilai 451, maka jumlah dia ialah 900. Okey. Jadi kalau invoice maknanya dia beli secara kredit, ya. Belian kredit baru ada invoice. Kalau belian tunai dia ada bil tunai, ya. So macam mana kita nak catat? Okey. Tengok di sini tarikh Oktober 10. Okey, jadi benda yang dibeli, barang yang dibeli ialah mesin fax. Jadi mesin fax ini dia masuk dalam kategori alatan pejabat. Jadi alatan pejabat ini telah bertambah. Jadi kita debit 900, iaitu ini ialah aset bertambah 900. Okey, kemudian oleh kerana dibeli secara kredit, maka nama akaun belum bayar itu kita kena tulis. Jadi beli daripada Hong Trading. Jadi Hong Trading ini ialah akaun belum bayar. Jadi dia ialah sejenis liability, ya. Okey, jadi kita catatkan di sebelah kredit, ya. Keterangannya membeli alatan pejabat secara kredit. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Memo yang dikeluarkan oleh kedai perabot Karen, ya. Okey. Pemilik telah mengeluarkan sebuah mesin type elektronik untuk kegunaan anak. Okey, jadi ini memang adalah ambilan oleh pemilik, ya. Okey, jadi macam mana nak catat? Okey, jadi tarikh 12 Oktober, kita tengok jawapan 12 Oktober. Okey, ambilan, ya. Ambilan. Kenapa ambilan sebelah debit? Sebab ambilan ni ialah kontra kepada akaun modal, ya. Di ambilan, okey, kita debit 280. Okey, kemudian kita kreditkan alatan pejabat. Kenapa kita kreditkan alatan pejabat? Sebab barang yang diambil oleh pemilik ialah mesin type elektronik. Jadi mesin type itu dia masuk dalam kelompok alatan pejabat, ya. Jadi kredit alatan pejabat 280. Jadi keterangannya pemilik mengambil alatan pejabat untuk kegunaan peribadi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok memo berikutnya pada tarikh 18 Oktober. Okey. 1/3 daripada sewa yang dibayar sebanyak 1,800 adalah sewa peribadi pemilik. Jadi 1/3 daripada 1,800, ya. 1,800 bahagi 3 sama dengan 600, ya. Jadi 600 ini ialah sewa peribadi pemilik. Jadi kita tengok macam mana nak catat, ya. Okey, jadi kita tengok kat sini ada 2 catatan yang kita kena buat. Pertama ialah sewa peribadi pemilik yang ini tadi, iaitu kita kategorikan dia sebagai ambilan, ya. Okey, jadi ambilan 600, ya, iaitu 1/3 sama dengan 600. Okey, jadi debit ambilan 600, kredit tunai 600 sebab sewa itu dibayar secara tunai. Okey, catatan yang kedua ialah sewa. Okey, ini sewa pejabat. Jadi bakinya lagi 1,200. Jadi ialah belanja sewa. Jadi debit sewa 1,200, kredit tunai 1,200. Okey. Yang kita tengok dokumen yang terakhir iaitu memo
daripada kedai perabot Karen pada 22 Oktober. Okey, pemilik telah membayar insurans kedai sebanyak 360 dengan tunai peribadi. Jadi dia pemilik menyumbang ya untuk bayar insurans kedai. Okey, jadi macam mana kita nak catat? Okey, kita tengok kat sini. 22. Okey. Insurans kedai. Okey, insurans kedai ni ialah belanja ya. Jadi kita debitkan 360. Kemudian kita kreditkan pula modal 360. Kenapa modal? Sebab pemilik menyumbang untuk membayar insurans kedai. Jadi di sini belanja bertambah, modal pemilik juga bertambah ya. Jadi apa-apa yang disumbangkan oleh pemilik kepada perniagaan, dia akan menyebabkan modal pemilik itu bertambah. Jadi keterangannya, pemilik membayar insurans kedai dengan wang peribadi. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Nanti latihan yang lain ni kita sambung akan datang ya. Okey, jadi pelajar tolong salin jawapan ini dalam buku latihan awak ya. Okey, baik, cuba jawab ya dan semak dengan jawapan yang awak dah buat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.